Baik saudara, kita ke negeri di bawah bayu. Antara paparan sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas, Sabah sasar peningkatan 100% kontrak tempatan. Laporannya kita bersama Anisia Daulus. Silakan Anisia. Ya, baik Ifah. Kerajaan Sabah dengan kerjasama Petroleum Nasional Berhad Petronas dan rakan industri menyasarkan peningkatan 100% kontrak tempatan dalam sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE untuk syarikat-syarikat dari Sabah tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, pengisian jawatan dalam sektor itu akan memberi keutamaan kepada rakyat Sabah dengan sasaran 100% bagi jawatan bukan teknikal dan sekurang-kurangnya 80% bagi jawatan teknikal. Sasaran itu mencerminkan komitmen Teguh untuk memperkukuh penyertaan tempatan dan membina ekosistem tenaga yang berdaya tahan serta berasaskan bakat tempatan. Datuk Haji berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah SOGCE ke-12 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Pembangunan, Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinze. Datuk Haji berkata pada 2021, jumlah kontrak yang diberikan kepada syarikat dari Sabah bagi kerja-kerja perkhidmatan minyak dan gas tempatan berjumlah RM341 juta. Menjelang akhir tahun lepas, ia melonjak kepada lebih RM2 bilion bagi kerja-kerja yang dianugerahkan di dalam serta luar Sabah. Tabung haji TH perlu mempertimbang permohonan haji terutama bagi mereka yang mempunyai mahram bersedia menemani pasangan atau ahli keluarga menunaikan ibadah haji. Cadangan Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin itu sebagai maklum balas berhubung inisiatif TH membantu umat Islam di Sabah. Ini terutama pemohon yang telah lama menunggu panggilan. Tetapi saya mintalah kalau boleh yang mana yang telah lama menunggu, yang dah tua, yang dah uzur, mungkin mahram itu sudah bersedia untuk menemani, berikan peluang kepada mereka yang ada mahram. Ini kadang-kadang isteri berseorangan, suami berseorangan, isteri tinggal, suami tinggal. Jadi kalau boleh, mahram itu bersama-sama. Beliau ditemui RTM selepas melancarkan program simulasi Haji Cilik Tabika Kemas Peringkat Parlimen Kimanis 2025. Berhubung program ini, Datuk Muhammad memberitahu, program kerjasama kemas daerah papar bersama TH ini harus diperbanyak dengan matlamat memberi pendedahan awal bermula usia muda. Ianya mampu membawa hasil signifikan terhadap pelajar, memupuk minat dan niat untuk menjadi salah seorang jemaah haji. 117 kanak-kanak dari 29 tabika kemas seluruh Parlimen Kimanis menyertai program ini. RTM Sabah terus komited memperkukuh penyampaian kandungan dakwah dan kerohanian melalui medium penyiaran termasuk menerusi penganjuran program Sabah Berselawat. Perkembangan lanjut dan signifikan pelaksanaannya terhadap komuniti serta aspirasi RTM. Kita bersama Asma Asmuni di Tawau. Silakan Asma. Baik, Inisia, saya kini berada di Dewan Masyarakat Tawau, lokasi bagi penganjuran program Sabah Berselawat yang mana akan memfokuskan kepada penyampaian mesej dakwah dan pengisian rohani secara langsung kepada masyarakat setempat. Dan juga turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Encik Nasruddin Abdul Muttalib yang akan berkongsi mengenai aspirasi RTM serta pendekatan strategik yang dibawa melalui penganjuran program-program seumpama ini. Baik, Encik Nasruddin, bagaimana Sabah Berselawat ini dapat menyumbang kepada aspirasi RTM dalam memperkukuh kandungan dakwah dan juga kerohanian kepada masyarakat? Saya berpandangan bahawa pembangunan negara tidaklah sempurna tanpa pembangunan rohani. Jadi melalui program ini, RTM harap kita dapat membantu dalam pembentukan satu masyarakat yang mempunyai jati diri, sahsiah dan akhlak terpuji berasaskan pegangan agama yang kukuh. Jadi melalui program seperti ini kita dapat melahirkan satu masyarakat sejahtera
negara dan akhirnya membentuk sebuah negara yang harmoni dan damai kehidupan masyarakatnya. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah yang menjadi penaja utama program kita pada kali ini untuk 3 tahun berturut-turut. Jadi pembangunan negara dan pembangunan kerohanian masyarakat adalah aspirasi RTM yang kita sampaikan melalui program ini. Baik, RTM Sabah mengajukan program ini secara langsung dari luar ibu negeri dan juga apakah signifikan pendekatan ini dari sudut penyiaran nasional? Mesej-mesej kerohanian yang ingin kita sampaikan adalah bersifat inklusif, kreatif dan mudah difahami. Jadi program-program kita bukan tertumpu ke di bandar-bandar saja tetapi juga di luar bandar termasuklah daerah-daerah seperti Tawau ini. Kelebihan kita yang mempunyai stesen-stesen radio di peringkat daerah adalah kita lebih mudah untuk mendekati masyarakat seperti masyarakat di Tawau pada hari ini. Jadi melalui pendekatan kreatif ini dan melalui kehadiran selebriti ataupun tetamu-tetamu yang popular dalam program ini, kita percaya program ini akan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Baik, sejauh mana program seperti ini dapat mengheret hubungan antara media penyiaran bersama masyarakat setempat khususnya di Sabah ini? Okey, ini adalah satu cara kita mendekati pendengar-pendengar yang juga merupakan peminat kita di lokasi. Melalui program seperti ini bukan saja kita berselawat bersama, kita juga mempunyai program ceramah-ceramah agama dan juga radio di lokasi, dan inilah peluang untuk pendengar mengenali DJ yang selama ini kita hanya mendengar suara mereka di corong-corong radio. Kita juga menjemput artis-artis popular seperti Hijaz, Hafiz Hamidun untuk menyertai program ini, dan ini merupakan satu hadiah kita kepada pendengar-pendengar setia kita di Tawau. Baik, terima kasih Encik Nasruddin. Okey. Baik, demikian itu tadi perkongsian daripada Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Encik Nasruddin Abdul Muttalib berhubung usaha memperluas jangkauan kandungan berusus keagamaan dan kerohanian yang bukan saja di Sabah malah di seluruh negara menerusi platform penyiaran nasional. Dan juga untuk makluman, Sabah Berselawat juga dapat diikuti melalui penstreaman secara langsung di RTM Klik dan juga media rasmi Facebook RTM Sabah. Kembali semula kepada rakan Enisia di studio. Silakan. Baik, terima kasih Asmah. 9 projek pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung Indra, Sabah Tawau dilaksanakan Eastern Sabah Security Command ESCOM. Ini menerusi program Kampung Angkat Madani hasil peruntukan RM1 juta yang diluluskan Kementerian Kewangan 1 Mac lalu. Projek termasuk pemasangan lampu solar, pembinaan pintu gerbang naik taraf laluan ke jeti pangkalan dan baik puli titian utama penduduk. Antara 9 projek itu, kalau saya boleh share sikit, pembinaan pintu gerbang, dia akan jadi satu mercu tanda lah. Bila kita masuk, kita tahu, oh inilah Kampung Indra Sabah yang terkenal dengan ikan bilis mata birunya. Jadi kami berharap dengan adanya projek-projek ini, program-program ini akan membantu komuniti. Kampung Indra Sabah dipilih dalam program Kampung Angkat Madani berdasarkan lokasi yang strategik berhampiran sempadan negara jiran. Ia dapat memainkan peranan bagi membantu pasukan keselamatan mengekang jenayah rentas sempadan. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap buah-buahan import tertentu termasuk apel dan oren mendapat sambutan positif. Orang ramai yang ditemui menyifatkan langkah itu dapat membantu menstabilkan harga kedua-dua buah tersebut. Kerajaan juga diharap dapat mempertimbang insentif atau pengecualian serupa untuk buah-buahan import lain bagi mengurangkan beban. Kami pun harap kerajaan boleh pertimbangan untuk yang buah-buahan import ini supaya tidak membebankan rakyat. Ia tidak naik harga kan, jadi kami bersyukurlah kami boleh teruskan mengambil. Kami pun berharaplah supaya tidak ada kena kasih naik lagi. Ya, jadi kami teruslah menjual macam tu. Jadi kita pun berharap kepada peniaga-peniaga di restoran dan di mana-mana pun juga
yang berniaga apple dan jus ni, tolonglah jangan naikkan harga. Kekalkanlah harga yang lama. Sementara itu, Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM, David Chan, ketika dihubungi mengalu-alukan usaha kerajaan memberi pengecualian cukai tersebut. Pengusaha makanan dan minuman, terutamanya perusahaan mikro dan kecil, PMKS, tidak mengambil kesempatan daripada kenyataan ini untuk menaikkan harga makanan secara tidak munasabah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Ifah, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Ifah. Baik, terima kasih Nisya.